Assalamualaikum. Salam sejahtera anak-anak. So, perjuangan kita ni masih belum selesai. Kita ada beberapa lagi topik dalam fizik KSSM tingkatan 5. Kita dah habis 4 bab. Sekarang kita nak masuk bab yang kelima iaitu elektronik. So, sebelum ni dalam 2 bab sebelum ni kita dah belajar elektrik, kita dah belajar elektromagnet. Sekarang kita nak tengok pula berkaitan dengan elektronik lah. Ya, elektronik. Okey, dalam subtopik yang pertama yang kita akan pelajari dalam bab 5 elektronik ni iaitu kita nak kenal pasti elektron, apa kaitan elektron dengan elektronik. Kalau perasan elektrik, elektromagnet, elektronik semuanya elek kan. Semuanya ada berkaitan dengan elektron lah. So apa kaitan elektron dalam bab elektronik ni? Okay. Sebelum ni anak-anak kita dah belajar dalam bab 3 itu elektrik. Kita tahu bahawa arus elektrik terhasil apabila zarah bercas elektron mengalir dalam suatu konduktor. Dalam satu konduktor ada berlakunya pengaliran arus apabila zarah-zarah bercas ataupun elektron yang mengalir. So tanpa elektron ni tiada arus yang akan terhasil. Tiada arus yang akan mengalir. So dalam subtopik yang pertama iaitu elektron ni kita akan kenal pasti bolehkah elektron bergerak melalui vacuum tanpa konduktor. Sedangkan kita tahu arus terhasil apabila zarah yang bercas ni mengalir melalui konduktor. Tapi dalam elektron ni kita nak tengok bolehkah elektron bergerak melalui vacuum tanpa konduktor. Ini merupakan gambar raja bagaimana sinar katod terhasil daripada pancaran termion. Istilah yang pertama yang kita nak kaji di sini ialah tentang pancaran termion. Apakah itu pancaran termion ya anak-anak ya? So melalui pancaran termion ni akan terhasilnya sinar katod dalam tiub vacuum. Bila kita nampak dekat kawasan ni bila kita nampak dekat kawasan ni ada satu wire tungsten, kita panggil sebagai filament tungsten. Saya besarkan kat sini. So, bila filament tungsten ni, bila satu bekalan kuasa 6 volt dibekalkan, so bila switch ni ditutup atau litar ni menjadi lengkap, so wire tungsten ni akan memperolehi haba. Kenapa wire tungsten ni dipilih? Kenapa kita menggunakan dalam penghasilan sinar katod ni kita pilih tungsten? Logam jenis tungsten kerana tungsten ni merupakan dia punya rho dia tinggi. Apa itu rho? Itu adalah kerintangan. Bila kerintangan tinggi, kita akan tahu haba yang akan dibekalkan pun tinggi. So, kenapa kita perlukan haba? Kerana apabila switch dihidupkan, kita guna wire tungsten, haba akan terhasil dekat kawasan wire tungsten ni. Bila kawasan wire tungsten ni haba terhasil dekat kawasan, bila cikgu besarkan ini adalah permukaan wire tungsten, terdapat elektron bebas pada permukaan wire tungsten. So apabila haba dibekalkan, tenaga haba ini akan bertukar menjadi tenaga kinetik apabila elektron bebas ini memperolehi tenaga kinetik yang mencukupi, ia akan terbebas keluar daripada permukaan logam. Ia akan terbebas keluar daripada permukaan logam. So dengan syarat mestilah dibekalkan dengan tenaga haba. So tenaga haba ini akan bertukar menjadi tenaga kinetik. So elektron ini akan memperolehi tenaga kinetik. Apabila cukup tenaga kinetik yang diperolehi, maka elektron bebas ini akan terbebas keluar daripada permukaan logam. Kita akan tengok part by part, di mana part yang pertama, part yang kedua dan part yang ketiga. Bagaimanakah sinar katod terhasil bermula daripada pancaran termion. Bahagian yang pertama. Apabila DGE ataupun voltan 6 volt dihidupkan, suhu filament tungsten akan meningkat. Suhu dia akan meningkat dekat sini. Suhu meningkat. Kenapa suhu meningkat? Tadi cikgu cakap kerana tungsten merupakan
wire ataupun dawai yang mempunyai kerintangan yang tinggi. Dulu kita dah belajar dalam bab elektrik. Kerintangan tinggi, so haba yang dibekalkan akan lebih tinggi. So bila tungsten suhu meningkat, so elektron bebas itu akan memperolehi tenaga kinetik yang cukup untuk memancar keluar ataupun untuk terpancar keluar daripada permukaan tungsten itu tadi. Okey, daripada istilah yang lengkap, pancaran termion ialah pemancaran elektron bebas daripada permukaan logam yang dipanaskan. Dia mesti ada perkataan dipanaskan. Kerana tanpa suhu, elektron-elektron bebas ni tak akan terpancar keluar daripada permukaan wire tungsten. Okey, so sini logam, so sini kawasan elektron, so banyak elektron dekat sini, banyak elektron bebas kat kawasan sini. So kita tengok pula yang step yang kedua. Okey, so bila step kedua dekat kawasan sini, kalau awak tengok tadi cikgu dah lukis, kat kawasan sini, dia banyak elektron bebas kat kawasan sini, elektron. So, dalam tiup kaca vacuum, elektron dapat memecut ke anode tanpa berlanggar dengan molekul-molekul udara, maka tiada kehilangan tenaga dan elektron bergerak dengan halaju maksimum. Okey, elektron sini nanti akan bergerak, tetapi sini mesti anode. Sebab apa? Bila sini kathod, sini anode, elektron ni akan bergerak pada tempat yang berlainan cas lah. So, dia elektron ni adalah negatif, so dia akan bergerak ke kawasan positif, dan kawasan ini adalah kawasan vacuum yang tanpa adanya udara, tanpa adanya molekul-molekul udara, tanpa adanya sekatan, maka elektron-elektron ni boleh bergerak tanpa kehilangan tenaga dan dia bergerak dengan halaju maksimum. Okey. Bahagian yang ketiga Okey, apabila tiup vacuum disambungkan kepada bekalan kuasa VLT. Apa itu bekalan kuasa VLT? Voltan lampau tinggi. VLT, voltan lampau tinggi. Elektron-elektron yang terpancar di kathod akan tertarik ke anode pada kelajuan yang tinggi dan membentuk alur elektron. Kawasan kathod tadi, bila kita sambungkan kepada VLT sini, voltan lampau tinggi, lebih kurang 6 kV, sangat tinggi dia punya voltan. So, elektron-elektron ni akan bergerak dengan halaju yang sangat tinggi menuju ke anode. So, menuju ke anode dengan kelajuan yang tinggi membentuk alur-alur elektron. So, ini adalah alur elektron. Pergerakan elektron daripada kathod ke anode tu dipanggil sebagai alur elektron yang mempunyai kelajuan yang sangat tinggi. Okey, alur elektron yang berkelajuan tinggi ini dikenali sebagai sinar kathod. So, alur elektron tersebut melengkapkan litar bekalan VLT dan bacaan miliammeter menunjukkan pengaliran arus berlaku. So, alur elektron yang berkelajuan tinggi tadi tu, itu merupakan adalah sinar kathod. Begitulah macam mana sinar kathod terbentuk. So, sinar kathod ataupun pengaliran elektron dengan kelajuan tinggi ataupun alur elektron ataupun sinar kathod tadi, dialah yang melengkapkan litar bagi VLT itu tadi. Dan bacaan miliammeter dekat sini menunjukkan pengaliran arus berlaku. Walaupun dekat sini tak ada konduktor, walaupun hanya ruang vacuum, tapi disebabkan oleh voltan lampau tinggi, elektron itu bergerak daripada kathod ke anode dengan kelajuan yang sangat tinggi, membentuk sinar kathod. Okey, apa akan jadi jika VLT disongsangkan? So, bila VLT disongsangkan, miliammeter tidak menunjukkan sebarang bacaan sebab kutub dia berbeza, dia punya kutubnya berbeza, tak boleh. So, mesti sini anode mesti disambungkan kepada positif, kathod mesti disambungkan kepada negatif. Barulah ada pengaliran cas berlaku. Bila pengaliran cas berlaku, maka arus akan mengalir. Okay, itu saja untuk pengenalan hari ini. Cikgu harap awak faham bagaimanakah sinar kathod terbentuk bermula dengan pancaran termion. So, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi akan datang. Assalamualaikum. Bye.